Ubat ialah bahan kimia yang digunakan untuk membantu kita merawat atau mencegah penyakit. Seterusnya, ubat adalah selamat jika diambil dengan betul. Ubat dapat dikelaskan kepada ubat tradisional dan ubat moden. Seterusnya, jenis-jenis ubat. Ubat tradisional. Antara contoh ubat tradisional ialah halia, ginseng, lidah buaya dan asam jawa. Halia dapat menyingkirkan angin dalam badan, mencegah selesema dan membantu memanaskan badan. Ginseng pula ialah dapat membina pertahanan badan terhadap jangkitan dan merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Lidah buaya dapat merawat penyakit kulit dan melegakan luka pada kulit akibat melecur atau terbakar. Asam jawa, jus buahnya dapat melegakan batuk sekaligus mencerahkan kulit. Ubat moden pula terbahagi kepada 5 jenis, iaitu analgesia, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergi dan kortikosteroid. Analgesia. Contoh analgesia ialah aspirin, paracetamol dan kodina. Aspirin dan paracetamol dapat melegakan sakit dalam keadaan sedar, dan kodina pula dapat melegakan sakit, rawatan batuk dan ciri lilit. Seterusnya, antimikrob. Contoh antimikrob ialah antibiotik seperti penicillin dan streptomycin. Antibiotik dapat membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Selain itu, ubat psikotik. Ubat psikotik dapat merawat psikosis, iaitu gejala penyakit mental yang menyebabkan pesakit melihat, mendengar atau mempercayai perkara yang tidak nyata. Di samping itu, anti-alergi. Anti-alergi dapat melegakan hidung berair dan kegatalan. Dan akhir sekali ialah kortikosteroid. Kortikosteroid dapat memberikan kelegaan bagi kawasan yang radang. Seterusnya, kesesampingan. Analgesia. Contoh analgesia ialah aspirin. Aspirin dapat menyebabkan ulcer perut. Paracetamol. Paracetamol menyebabkan kerosakan hati dan kodina menyebabkan seseorang itu berasa ngantuk. Seterusnya ialah antimikrob. Contoh antimikrob ialah antibiotik. Antibiotik perlu dihabiskan supaya semua bakteria dibunuh. Jika tidak, bakteria menjadi imun dalam badan. Dan antiseptik. Antiseptik hanya disapu pada bahagian luaran sahaja dan tidak dimakan. Selain itu, ubat psikotik. Contoh ubat psikotik ialah haloperidol. Haloperidol dapat mengakibatkan pergerakan muka dan badan yang tidak normal, dan chlorpromazine dapat mengakibatkan kejang dan menggeletar. Di samping itu, anti-alergi. Anti-alergi dapat mengakibatkan mengantuk, dan antihistamin menyebabkan mulut terasa kering, gangguan penglihatan dan sembelit. Dan akhir sekali ialah kortikosteroid. Kortikosteroid akan mengakibatkan muka sembab, tekanan darah tinggi dan meningkatkan tekanan darah. Penggunaan ubat. Ubat-ubatan moden dan tradisional dapat digunakan untuk merawat pelbagai penyakit. Berbanding dengan ubat moden yang menjalani pelbagai ujian klinik sebelum digunakan. Dasar perubatan tradisional dan komplementari kebangsaan juga turut diperkenalkan untuk memastikan ubat-ubatan dan rawatan tradisional adalah selamat dan berkualiti. Bahan asas kosmetik. Pewarna. Memberikan warna agar kosmetik lebih menarik. Pengawet. Mengelakkan kerosakan kosmetik. Pelembap. Mengekalkan kelembapan bahan kosmetik. Pemekat. Memekatkan produk kosmetik. Pewangi. Memberikan aroma yang menyenangkan kepada produk kosmetik. Pengemulsi. Membentuk campuran homogen antara air dan minyak. Air. Bahan dalam pelarut yang menghasilkan kosmetik. Jenis-jenis kosmetik. Kosmetik rias. Digunakan untuk mencantikkan wajah. Contohnya, bedak, gincu, pensel alis, pembayang mata, pemerah pipi,
celak dan maskara. Kosmetik rawatan pada tubuh, contohnya krim pelembap kulit dan masker muka. Pewangi, memberikan haruman, contohnya deodoran dan minyak wangi. Antara kebaikan kosmetik buatan sendiri ialah yang pertama, mudah dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang semula jadi. Yang kedua ialah selamat dan tiada bahan kimia yang berbahaya. Dan yang ketiga ialah kos yang lebih murah. Antara keburukan kosmetik komersial ialah yang pertama, kesan sampingan yang sangat berbahaya. Yang kedua ialah terdapat bahan kimia yang berbahaya dimasukkan secara tidak sah. Yang ketiga, iklan ditonjolkan secara berlebih-lebihan dan mengeluhkan. Antara bahan kimia yang terlarang dan kesan sampingannya ialah yang pertama ialah mercury, kulit merongsah serta kerosakan buah pinggang dan sistem saraf jika diserap ke dalam salur saraf. Yang kedua, hydroquinone, kulit menjadi hypersensitif dan pengurangan pigmentasi yang mengakibatkan pendarahan kulit kepada sinar UV yang berbahaya. Catatan terakhir ialah biasanya dimasukkan ke dalam krim pemutih serta produk kosmetik yang lain secara tidak sah.